Okey, baik. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk subtopik yang terakhir dalam tajuk kuantum iaitu 7.3 teori fotoelektrik Einstein. Jadi kita terus tengok yang kita nak buat apa tutorial kita pada hari ini. Jadi first kita terus tengok soalan yang pertama. Foton dengan panjang gelombang 800 nanometer dipancarkan kepada sebuah plat logam. Hitung kuantum tenaga. Okey, yang ni ialah revision sahaja bagaimana kita nak mengira kuantum tenaga bagi foton dalam unit joule dan eV. Jadi kita terus tengok. Okey, daripada formula tenaga E sama dengan HF, tenaga kuantum, tetapi diberi dekat situ ialah nanometer, panjang gelombang. Jadi kita kena guna E sama dengan HC over lambda. Jadi kita terus masukkan nilai H ialah 6.63 kali 10 negatif 34 H. C 3 kali 10 kuasa 8. Laju cahaya bagi dengan panjang gelombang kita ialah 800 nanometer. Jadi kalau kita tekan kalkulator. Mana kalkulator? Okey. Okey, kalau kita tengok kita punya ni 6.63. Buat kurungan dululah. 6.63 E negatif 34. Okey, darab dengan laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8. Bahagi dengan panjang gelombang 800 nanometer. So, shift nano. Okey. Jadi, kita dapat jawapan 2.486 kali 10 kuasa negatif 19. So, kita ambil lah 2.486. 2.486 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Ini ialah tenaga yang dibawa oleh panjang gelombang 800 nanometer. Okey, soalan yang kedua dia tanya apa tadi? Soalan yang kedua dia tanya dalam unit joule dan eV. Dalam unit joule dan eV. So, ini dalam unit joule. Jadi, nak tukar kepada unit eV, tenaga dalam eV, E tu yang kita dah dapat ni, kita kena bahagi dengan nilai E. 1 eV itulah. Okey, jadi kita dah ada jawapan ini. Okey, kita bahagikan nilai 1 EV, 1.6 ni. Jadi, jawapan yang dah ada, kita bahagikan sahaja dengan 1.6 E negatif 19. Okey, kita terus dapat jawapan 1.554. 1.554 EV. Sekarang dia dah dalam EV. Jadi, students kena ada dua kebolehan. Yang pertama, mencari nilai tenaga dalam joule dan tukar kepada EV ataupun EV tukar kepada joule. Kalau EV tukar kepada joule, darab dengan 1 EV. Kalau joule tukar kepada EV, bahagilah. Okey, itu yang pertama. Ini revision sahaja. Kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah tentang fotoelektrik. Alright. Satu foton dengan tenaga 1.7 EV menyinari pit logam dengan fungsi kerja W. Okey, jadi bila kita sebut tentang fotoelektrik, diberi satu logam. Alright. Logam ini dia mempunyai fungsi kerjanya tersendiri. Contoh dekat situ dia bagi fungsi kerja ialah 2.5 EV. Kemudian ada sinaran yang menyinari dengan tenaganya ialah 1.7 EV. Okey. Jadi, bila tenaga foton kurang daripada fungsi kerja logam, maka tidak ada elektron yang dipancar keluar. Jadi, kita punya cerita senang sahaja. Okey, kita ada logam, kita ada cahaya yang datang dengan tenaga E. Okey, kalau tenaga ni kurang daripada fungsi kerja, dia tidak akan mengeluarkan elektron. Jadi, kalau tenaga dia tadi berapa? 1.7 EV, kurang lah. 1.7 EV kurang, jadi tidak ada tenaga kinetik ataupun elektron tidak dibebaskan. Jadi adakah terdapat fotoelektron dihasilkan? Tidak terdapat fotoelektron dihasilkan. Terangkan kenapa? Jawapan dia simple saja. Yang pertama, tiada. Tiada kerana tenaga foton. Mana tenaga foton ni? Tenaga cahaya yang datang kurang daripada fungsi kerja. Nampak? Fungsi kerja tu apa? Fungsi kerja juga tenaga. Tenaga yang minimum untuk mengeluarkan
fotoelektron. Dah tenaga cahaya ni kurang daripada tenaga yang minimum, tak dapatlah nak keluarkan. Okey. Nombor 3, juga tentang fotoelektrik. Tentukan sama ada fotoelektron boleh dihasilkan oleh logam cesium dengan fungsi kerja W 2.14 eV. 25. Okey, sekarang fungsi kerja 2.14 eV. Okey, sekiranya dipancarkan dengan cahaya merah dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sekarang ni dia tak bagi tenaga. Dia tak bagi tenaga. Dia bagi panjang gelombang. Panjang gelombang yang diberi ialah 700 nanometer. Jadi, kita nak tahu berapakah tenaga, adakah tenaga itu dah lebih ataupun kurang daripada fungsi kerja ini. Jadi, dia bagi 700 nanometer. Tidak ada masalah. Kerana 700 nanometer, kita juga boleh menghitung nilai E. Bagaimana nak menghitung nilai E? Okey, kita dah tahu E sama dengan HF ataupun HC over lambda. Disebabkan dia bagi panjang gelombang, kita guna HC over lambda lah. So, 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 H darab dengan laju cahaya C 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan berapa panjang? 700 nanometer. Dan bila kita kira, kita akan dapat 2.84 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Jadi, tenaga ni dah lebih ke kurang daripada fungsi kerja ni? Tahu, sebab ini dalam Joule, ini dalam EV. Jadi, kita tukar sahaja kepada EV. Macam nak buat? Darab ke bahagi? Kita bahagi dengan E lah. Ataupun satu EV ni. Kita bahagi dengan 1.6. Jadi, kita dapat jawapan ni. Kita bahagikan dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Okay. And then, kita akan dapat 1.775. 1.775 EV. Jadi, kita dah tahu dah. E daripada panjang gelombang ni, kita ketepang-tepang. Dapat 1.775 EV. And then barulah kita bandingkan. Okey. 1.775 EV dengan 2.14. Dah lebih ke belum? Cukup ke tak nak keluarkan? Jadi bila kita lihat tenaga foton kurang daripada fungsi kerja logam, maka tidak ada fotoelektron dibebaskan. Nampak? Itu sahaja ceritanya. Okey, seterusnya. Soalan nombor 4. Threshold frequency. Okey, fungsi kerja logam lithium. Okey, boleh padam juga. Okey, dia pusing-pusing kat sini. Dia pusing-pusing kat sini sahaja. E, W and the K. Okey. Work function. Fungsi kerja logam lithium. Okey, fungsi kerja logam lithium ialah 2.5 eV. Okey. Tentukan frekuensi minimum sinaran yang diperlukan. Kalau W ialah tenaga minimum untuk fotoelektrik, maka F0 ataupun frekuensi ambang ialah frekuensi minimum supaya kesan fotoelektrik ataupun fotoelektron boleh dibebaskan. Jadi, dia tanya berapakah frekuensi minimum. Jadi, W sama dengan HF. Sama ke dengan tenaga ni? E sama dengan HF. Betul, sebab E tenaga. W juga tenaga. Sebab tu formula dia sama. Cuma W ini ialah function ataupun fungsi kerja, iaitu tenaga minimum. Maka frekuensi yang diperolehi adalah frekuensi minimum. Nampak? Jadi, formula kita sama je. So, W ialah 2.5 EV. Jadi, kita padam. Okey, W sama dengan HF0. So, 2.5 EV sama dengan H darab dengan F0. Okey, jadi 2.5 EV maknanya 2.5 darab dengan E lah. 1.6 kali 10 negatif 19. Nampak tak E? Okey, sama dengan H. 6.63 kali 10 negatif 23, negatif 34, sorry. Negatif 34 darab dengan F0. Okey, yang ni kalau kita kira ketepang dapat 4.0 kali 10 negatif 19 Joule. And then kita bahagilah dengan H. 6.63 kali 10 negatif 34. Dapatlah frekuensinya. Kalau kita kira sepatutnya dapat
6.033. 6.0 33 kali 10 kuasa 14 Hertz. Okey, itulah frekuensi minimum yang diperlukan supaya logam ini dapat memancarkan fotoelektron. Okey, kita teruskan lagi soalan yang kelima. E sama dengan W tambah K. Inilah formula Einstein. Okey. E sama dengan W tambah K. E itu mana? Inilah E. E tenaga W tambah K. Maksudnya apa? Kalau E sama dengan 5, W sama dengan 7. Tak cukup nak keluarkan fotoelektron, nampak? Kalau tenaga kita 6, masih tak cukup untuk keluarkan fotoelektron. Kalau E kita 7, baru cukup elektron tu dikeluarkan, tapi tak ada tenaga kinetik sebab semua tenaga dah habis digunakan untuk mengeluarkan elektron. E 7, W 7, C kosong. Tapi kalau kita bagi tenaga foton itu 9 contohnya, ada baki tak? 9 nak keluarkan elektron 7. Jadi ada baki dia 2. Jadi 9 sama dengan 7 tambah K. Jadi automatik kita tahu K lah 2. Ini contoh nombor yang mudah lah. Okey. Jadi kita tengok. Satu foton dengan tenaga 1.7 EV. Foton kita 1.7 EV. Menyinari plat logam fungsi kerja 1.5 EV. 1.5 EV. Senang nampak. 1.7, 1.5. Baki berapa? So, 1.7 EV sama dengan 1.5 EV tambah K. Secara automatik K kita tolakkan sahaja. 1.7 tolak 1.5 dapat 0.2 EV. Dah cukup. So, kita tolak K sama dengan 0.2 EV bakinya. Okey. Senang nampak? Tapi apa yang buat dia susah? Yang buat dia susah, kadang-kadang dia tak bagi dalam sebutan tenaga. Dia bagi dalam sebutan frekuensi ataupun panjang gelombang. Sebab kita tahu E tenaga, HF, dia boleh bagi frekuensi. Dia boleh bagi Hc over lambda. Dia boleh bagi dalam bentuk lambda. Tak ada masalah, kita cuma tukarkan mereka kepada tenaga sahaja. Okey. Contoh. Satu foton dengan panjang gelombang 800 nanometer. Nampak? Dia bagi 800 nanometer. Menyinari sebuah plat logam dengan fungsi kerja 1.5 EV. So, W kita ialah 1.5 EV. Terdapat fotoelektron dibebaskan. Hitung tenaga. Okey. Sekarang ni, dia tanya apa? Dia tanya berapa tenaga. Tenaga. Dah betul tenaga. Yang ni pun dia dah bagi dalam bentuk tenaga. Dah cantik. Yang ini dia bagi dalam bentuk panjang gelombang. Jadi ini sahaja yang kita kena tukar kepada tenaga. Ini step yang pertama. Nampak? Ni dah bagi dalam bentuk tenaga, dah betul. Dia pun tanya tenaga kinetik. Dah betul, tenaga. Tenaga dah settle. Ini sahaja kita kena tukar kepada tenaga. E sama dengan Hc over lambda. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. C 3 kali 10 kuasa 8 laju cahaya bahagi dengan lambda 800 nanometer. So, kalau kita kira sepatutnya kita akan dapat 2.486. Maksud tadi 2.486 kali 10 negatif 19 Joule. Okey, nampak? Tapi, tenaga dia dalam EV. So, kita ada dua option. Sama ada yang ni kita tukar EV supaya sama dengan tenaga foton. Ataupun tenaga foton ini yang kita tukar kepada EV supaya sama dengan fungsi kerja. Jadi, kalau saya ambil tukar kepada fungsi kerja lah. EV lah. Jadi, kalau kita tukar EV, kita kena bahagi dengan 1 EV. Kita akan dapat 1.554. 1.554 EV. Sekarang kita dah tahu dah. 1.554 EV. Sekarang ni dia dah bagi dalam bentuk tenaga. Ini pun dalam bentuk tenaga.
Dan dia pun tanya berapa tenaga kinetik. Jadi kita gunakan E sama dengan W tambah K. Itu sahaja formula dia. Okey. So kalau muat, kita buat E sama dengan W tambah K. Okay, ni dah cerita lain lah. Saya padam ni. Okey. Sekarang kita dah, tadi kerja kita cuma nak jadikan dia tenaga je. Tenaga. So E sama dengan W tambah K. Basic kepada teori photoelectric Einstein. So E ialah 1.554 eV. W 1.5 eV tambah dengan K. Jadi secara automatik K kita tolakkan sahaja, kita akan dapat 0.054 eV. Tada! Itulah dia tenaga kinetik. Okey. Tak apa, kita tengok contoh yang seterusnya. Nombor 7. Ada A dengan B. Alright. Nampak? Saya tak padam pun gambar ni. Gambar ni penting. E, W tambah K ni penting. So, ini E, ini K. So, ini E, ini W, ini K. Takkan ubah tiga-tiga ni. Okey, kita tengok soalan. Satu sinar cahaya mempunyai tenaga foton. Nampak? Satu sinar cahaya tenaga foton 2.5 eV. 2.5 eV. Ini ialah sinar foton. Digunakan menyinari pelat logam 1.2 eV. 1.2 eV. Okey. Tentukan tenaga kinetik yang dihasilkan. Okey, sabar. Tanya dulu. Dia bagi dalam bentuk tenaga kan? Dia dah bagi dalam bentuk tenaga. Ini pun dalam bentuk tenaga. Jadi dia minta tenaga kinetik. Alright. Tak ada masalah. So, E sama dengan W tambah K. So, E 2.5 eV. W 1.2 eV tambah K. Secara automatik 2.5 tolak 1.2. Kita akan dapat 1.3 eV tenaga kinetik. Dia tak kata pun dalam joule kan? Okay, tak apa, relax. Tenaga kinetik ialah 1.3 eV. 1.3 eV. Settle soalan 8. Sekarang dia tanya pula, berapa laju fotoelektrik yang dipancarkan? So, laju datang daripada tenaga kinetik. Jadi, tenaga kinetik setengah mV kuasa 2. Okey. Cuma tenaga kinetik dia dalam 1.3 eV. Tak nak. Kita kena tukar kepada joule. 1.2 mV kuasa 2. Kita kena tukar dalam joule. Macam mana nak tukar joule? Kita tolonglah kita guna kalkulator. Okey. Mungkin lupa lagi kan. Okey, macam mana? 1.3 eV. So, 1.3 E. Darab sahaja dengan E ni. 1.6. Ya, lama. 1.6 E negatif 19. Alright. 2.08. So, 2.08 kali 10 negatif 19 joule. Sekarang dah tukar kepada joule. Baru kita boleh setengah mV kuasa 2. 1/2 M. Jisim. Ni jisim elektron. Mana dia? Ni jisim elektron. Setengah M. 9.1 kali 10 negatif 31 darab dengan V kuasa 2. Okey, kita buat macam biasa. Pindah ni botol bawah. Okey. So, kita dah dapat 2.08 kali 10 negatif 19. Kita darabkan dengan 2. Ni, buat ni atas, dah 2 kan? Okey, dapat ni. Lepas tu, bahagi dengan jisim elektron. Bahagi dengan jisim elektron. 9.1 E negatif 31. Okey. Okey, ini ialah V kuasa 2. Jadi kita dah dapat V kuasa 2. Itulah jawapan dia, 4.57 kali 10 kuasa 11. Tak nak, kita nak V. V kita punca kuasa 2 kan. Jawapan kita dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 6.76 kali 10
kuasa 5 meter sesaat. Okey. Gitu. Nampak macam mana tenaga kinetik kita boleh dapat laju. Okey, kita tengok. Sekarang ni dah habis, kita tengok praktis formatif. Alright. Nombor 1A. Tuliskan persamaan fotoelektrik Einstein. Okey, nombor 1A. Persamaan fotoelektrik Einstein. E. E tenaga foton sama dengan W fungsi kerja tambah dengan K. Okey, di mana E ialah tenaga foton. Tulis lengkaplah. Memang kita dah tulis formula, kita bagi tahulah E itu apa. W ialah fungsi kerja logam. Setiap logam dia ada fungsi kerja yang berbeza-beza dan K ialah tenaga kinetik maksimum paling besar untuk elektron ataupun fotoelektron yang telah dipancarkan. Okey. B. Nyatakan maksud. Dah bagi tahu maksud W. Okey. Itu A. Sekarang B. Apakah maksud fungsi kerja? Fungsi kerja logam ialah tenaga. Ni tenaga, semua tenaga. Tenaga minimum untuk membebaskan fotoelektron. Itu yang pertama. Okey, yang kedua frekuensi ambang. Frekuensi ambang datang daripada fungsi kerja sebab W sama dengan HF0. Jadi kalau W ialah fungsi kerja tenaga minimum untuk mengeluarkan fotoelektron, maka frekuensinya ialah frekuensi minimum. Okey, untuk mengeluarkan fotoelektron. Itu frekuensi ambang. Jadi apakah hubungan W dengan F0? Inilah dia hubungan dia. W sama dengan HF0. Di mana kalau frekuensi ambang bertambah, okey, fungsi kerja juga bertambah, work function bertambah. Okey, ataupun berkadar teruslah. So A, B, 1, 2, 3 settle. Itu soalan nombor 1 lah kalau praktis formatif 7.3. Okey, soalan nombor 2. Dia tanya apa tu? Lakarkan satu graf menunjukkan hubungan tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi. Okey, inilah graf yang popular dalam tajuk kuantum. Okey, yang ni ialah tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi. Okey, kita dah faham. Okey, sebelum ni, jika kita ada satu frekuensi ambang, F0. Frekuensi ambang ialah frekuensi yang minimum. Okey, supaya kesan fotoelektrik keluar. Jadi, jika kurang daripada frekuensi ambang, tiada elektron keluar dan tiada tenaga kinetik. Jadi, bila kita tambah frekuensi, frekuensi makin bertambah, sampai ke frekuensi ambang. Bila sampai ke frekuensi ambang, elektron baru keluar. Dia baru keluar, tapi dia tidak ada tenaga kinetik. Sebab tu tenaga kinetik pada kedudukan sini ialah kosong. Okey, tak apa. Tapi bila kita tambah lagi frekuensi, makin tinggi frekuensi, melepasi frekuensi ambang, maka elektron dah mula keluar dengan tenaga kinetiknya. Makin besar frekuensi, makin bertambahlah tenaga kinetiknya. Jadi, ini ialah graf tersebut. Okey. Di mana ini ialah frekuensi ambang. Okey. Cuma, dia kata lakarkan satu graf menunjukkan hubungan tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi cahaya bagi satu logam. Inilah dia grafnya. B. Kalau kita tengok soalan B. Apakah yang diwakili oleh kecerunan dan juga pintasan? Mana pintasan? Okey, pintasan yang dimaksudkan di sini. Pintasan yang mana satu? Kita ada satu. Ini namanya pintasan X. Dan kalau kita panjangkan lagi, kita ada pintasan Y. Okey, tak apa. Kita akan cerita dua-dua. Yang pertama, apakah yang diwakili oleh kecerunan graf? Kecerunan, okay, saya cari kecerunan. Okey, kecerunan ialah Y bahagi dengan X.
So, Y kita ialah tenaga kinetik. X kita ialah frekuensi. Nampak? Jadi, daripada tenaga kinetik bagi frekuensi, bermaksud kecerunan ialah tenaga. Kalau saya tak sebut kinetik lah, tenaga bagi frekuensi. Dan tenaga kita tahu, E sama dengan HF. Tenaga kan? Bagi frekuensi. Jadi bila kita potong-potong, maka kecerunan adalah mewakili H, iaitu pemalar Planck. Nampak? Kecerunan ini ialah mewakili pemalar Planck. Itu nombor satu. Okey, apakah yang diwakili oleh kecerunan? Pintasan graf. Pintasan graf ada dua. Pintasan graf ada dua. Satu pintasan yang dekat sini. Apakah yang diwakili oleh pintasan di sebelah atas ni ataupun pintasan X? Pintasan X sini adalah sama dengan frekuensi ambang. Nampak? Habis tu pintasan Y? Pintasan Y. Pintasan Y sama dengan apa? Jadi kalau kita ambil daripada formula macam ni lah. Padam sikit. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Dia nampak tak formula ni? Okey. Y kita ialah paksi Y. Paksi Y kita sekarang ialah K. M kecerunan. M kita dah dapat tadi. Kecerunan kita ialah pemalar Planck. X ialah paksi X. Paksi X ialah frekuensi. Nampak? Tambah dengan C. Pintasan yang kita tak tahu. Tapi C kita duduk kat bawah negatif. Tolak C. Boleh saya kat tu? Jadi kita cuma nak tahu C tu apa. Jadi kalau kita pusing balik, HF, C bawa ke sini. Jadi HF sama dengan C tambah dengan K. Perasan tak formula ni? Apa ni? Inilah datang formula E. HF ialah E, betul? C tak tahu apa tambah K. Agak-agak sini apa? Kalau kita ikut formula Einstein tadi, E sama dengan W tambah K. Jadi dari sini kita boleh tahu bahawa pintasan Y ialah mewakili fungsi kerja W. Nampak? Maksudnya dekat sini, ini pintasan Y ialah fungsi kerja W. Pintasan X ialah dia punya frekuensi ambang. Nampak? Adik-adik kan? Sebab W sama dengan F0. Nampak gitu. Okey. Ada lagi tak? Soalan nombor 3. Badam. Apabila sejenis logam mempunyai fungsi kerja di senarai cahaya berapa tenaga kinetik? Okey. Macam tadilah. Ada cahaya datang, E, ada logam dengan fungsi kerjanya W, dan ada tenaga kinetik K dipancarkan dengan formula E sama dengan W tambah K. Okey, sabar. Apabila sejenis logam mempunyai fungsi kerja. Okey, dia dah bagi fungsi kerja dalam sebutan tenaga. Jadi, W dah disebut dalam sebutan tenaga, 4.32. 4.32 kali 10 negatif 19 Joule. Okey, dah sebutan tenaga. Fine. Berapa tenaga kinetik maksimum? Dia tanya K. Okey. Dia bagi disinari cahaya ungu. Dekat sini. Ini dia tak bagi dalam sebutan tenaga, sebaliknya dia bagi dalam sebutan panjang gelombang. Tak ada masalah, dia bagilah panjang gelombang pun kita tetap boleh cari tenaga. So panjang gelombang 4 kali 10 negatif 7 meter. So E ni dulu. E sama dengan HC over lambda. Kena kira sikit lah. 6.63 kali 10 negatif 34 darab dengan C. 3 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda. Lambda kita dia dah bagi tadi berapa? 4 kali 10 negatif 7 meter. Jadi kalau kita kira, kita akan dapat tenaga sepatutnya 4.97 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Ni tenaga ni. Jadi dah settle lambda, kita dapat tenaga 4.97 kali 10 negatif 19 Joule. Okey. Dah settle belum? Belum.
Sekarang ni kita tengok balik. Okey, tenaga kita telah dalam sebutan tenaga, dah betul tenaga. W kita pun dah memang dalam sebutan tenaga tadi kan. 4.32. 4.32 kali 10 negatif 19 Joule. Memang dah tenaga. Dan dia pun tanya tenaga kinetik. Jadi E sama dengan 4.97 kali 10 negatif 19 Joule. Sama dengan W 4.32 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Tambah dengan K. Nampak tak? Kita dah boleh tolakkan sahaja kan? 4.97 tolak dengan 4.32. So, kita akan dapat K sama dengan 6.53 kali 10 kuasa negatif 20 Joule. Tenaga kinetik elektron yang dipancarkan. Okey. Alright, itu sahaja untuk kuantum 7.3. Jadi, harapnya students dapatlah untuk membuat latihan dan seterusnya cemerlang dalam SPM anda. Sekian, terima kasih.